Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel YouTube Simple Studio. Dan hari ni aku Zakir Rahman akan buat sedikit review tentang satu siri novel trilogi yang aku baru habis baca dalam 3-4 hari lepas macam tu lah. So, first aku nak cerita kat korang apa yang aku dapat masa aku beli novel ni. Aku dapat 3 buah buku, iaitu buku 1, buku 2, buku 3 yang ada dalam kotak ni. Maknanya 3 buah buku and di kotak kan. Nampak? Cantik. Kotak dia sangat cantik. Kat sini dia tunjuk iklan karya-karya yang sebelumnya. Novel ni ditulis oleh Hila Ashraf. Dan seterusnya korang akan dapat penanda buku. Ada 3 penanda buku. Seterusnya korang akan dapat kad kata-kata hikmat. So, ya. Korang boleh nampak kad kata-kata hikmat. Sini tulis kata-kata hikmat. Dan belakang dia, ni adalah gambar-gambar watak yang di dalam ni. Dan ini adalah gambar peta. Peta tentang penceritaan yang dalam ni lah, dalam novel ni. Dan seterusnya, last sekali korang akan dapat satu buku percuma. Aku dapat buku Pemburu yang terdiri daripada siri Hero Saga ke Saga Hero, aku tak pasti. Hero Saga, Saga Hero, salah satu lah. So ni Pemburu aku dapat. Dan aku tak lupa juga satu button Rakan HA, Rakan Hila Ashraf. Okay, jadinya sebelum aku meneruskan dengan lebih jauh, aku nak cerita dulu. Sebenarnya siri ni, trilogi takdir ni, sebenarnya siri trilogi takdir ni, terbelit dah aku, adalah siri penulisan semula kepada siri takdir yang terdahulu. Dulu ada keluar, tak silap aku 2012, 2015, 2017 kot, tak silap aku. So dia terdiri pada 3 buah buku gak, tapi tak keluar sedepuk macam ni lah. Maknanya baca satu buku kena tunggu lagi, baca satu buku kena tunggu lagi, baca satu buku kena tunggu lagi. Tapi kali ini adalah penulisan semula yang telah di-upgrade dalam banyak aspek lah. So kalau korang yang belum baca siri pertama, tak ada masalah kalau korang nak baca ni terus. Sebab dia bukanlah cerita yang korang kena baca yang sebelumnya dan korang nak kena baca ni. Tak, dia totally stand alone lah. Siri yang stand alone. Okay, buku ni aku suka benda pasal buku ni adalah dia menceritakan banyak konsep tau. Dalam trilogi takdir ni, kalau korang tengok, dan trilogi takdir ni, kalau korang dah baca ataupun kalau korang nak baca, sebenarnya dia ada banyak macam konsep. Satu konsepnya adalah konsep Wali Songo ataupun Wali 9 yang dimasukkan dalam buku ni. Dan seterusnya ada beberapa sirah-sirah terdahulu, sirah para nabi ataupun sirah-sirah nama yang agung dalam dunia Islam pun ada juga dalam ni. Contohnya macam sirah tentang Ammar, Yasir, yang Sumayyah tu kan. Dia bukanlah ambil sedepuk, tapi dia adalah orang kata konsep macam tu. Berkonsepkan sedemikian. Jadinya best untuk korang macam, macam ni. Korang macam, kau baca sikit macam, ini macam ni lah. Korang macam terima balik lah kisah-kisah lama. Kadang-kadang korang dah lupa gak. Kadang-kadang kisah-kisah Nabi pun korang lupa gak. Sama macam aku ada gak kisah-kisah Nabi aku lupa. Tapi novel ni mengingatkan aku pada beberapa kisah Nabi, kisah sahabat kan. So bagus. Itu yang aku suka sebenarnya. So aku tak nak review banyak-banyak sangat sebenarnya, sebab takut nanti aku terkeluarkan spoiler untuk orang-orang yang belum baca kan, yang belum sampai lagi kan. Ini adalah orang kata review secara pembukaan je. Sikit-sikit gitu-gitu je. Okay. So first kali aku nak cerita pasal apa yang seronok pasal buku ni. Yang bagi aku yang, sebab aku dah baca yang lama, jadi ada beberapa benda yang aku comparekan lah. Pertama sekali yang aku rasa best kat buku ni adalah huraian dia tentang beberapa isu ataupun beberapa tanya dalam novel yang terdahulu tapi tak disebut, tapi dalam novel ni disebut. Okay, novel dulu, siri takdir lama, kalau korang nak tahulah sedikit, bagi aku jalan cerita je macam A
kepada B, kepada C. Macam tu. Tapi dalam novel ni, dia macam ada lagi A, pecahan A1, A2, A3. So maknanya dalam tu huraian je lebih banyak, huraian je lebih panjang. So banyaklah benda-benda yang kata dalam siri novel yang pertama korang tak tahu, tapi dalam ni korang akan tahu. Siapa yang baca novel lama dia akan rasa perbezaan tu. Tapi siapa yang tak pernah baca yang siri yang lama, jangan risau, korang baca ni terus, korang boleh faham. Sebab ni lagi best. Ini lagi huraian je lagi gitu kan. Dan seterusnya, aku suka yang kedua, siri trilogi takdir ni adalah sebabnya dia sangat menguji emosi dia. Aku beberapa kali juga aku hampir menangis. Dia ada beberapa scene dalam novel ni yang menceritakan yang memainkan emosi kita macam putus asa. Dia bukannya dia orang ni yang putus asa, aku pun putus asa. Aku dapat rasa dia punya putus asa tu tau. Sebab dia punya, orang kata apa, plot twist dia tu senang cerita bukan orang kata kusakakan panas sampai ke petang, rupanya hujan di tengah hari gitu. Jadinya dia sangat bermain dengan emosi lah. Sebab yang tadi lama dia punya, orang kata emosi tu ada tapi tak sekuat yang ni. Yang ni dia punya plot twist tu, kalau korang baca, korang akan cakap, kenapa macam ni? Bila? Gitu lah. Itu yang aku rasa masa aku baca. Okay. Sekarang ni aku nak cerita pasal benda yang aku rasa kurang sama buku ni. Bukan kurang, dia macam boleh diperbaiki untuk karya-karya yang akan datang. Okay, ini personally aku lah kan. Korang tak tahu. Bagi aku, first kali buku ni ada kata beberapa benda yang huraian je terlalu panjang. Bila mana terlalu panjang kan, contoh kau tengah watak-watak, orang kata watak-watak mendebarkan kan, then dia cut scene tu, then dia masuk satu scene baru, dan scene tu memerlukan huraian yang terlalu panjang. So bila mana dia panjang sangat kan, kau dah lupa lah excited yang kata scene sebelum ni tadi, yang kata kau tengah excited gila. Tu apa yang aku rasa first kali. Yang second, watak utama dia. Watak utama dia aku tak cakap ni kan. Watak utama dia Angkasa Sakti sebagai kunci kepada cerita ni. Tetapi bila aku baca kan buku ni kan, aku tak rasa macam Angkasa tu yang first dia punya watak first dia. Aku tak rasa macam dia watak utama sebab watak dia agak tenggelam dalam siri yang kali ni. Dia tak macam yang takdir yang pertama. Takdir yang pertama sebab jalan cerita dia agak singkat, jadinya dia nampaklah kata Angkasa Sakti ni sebagai watak utama yang ada development. Tapi macam dalam trilogi takdir yang ni, dia banyak sangat orang kata apa, character development. Orang kata setiap watak tu ada development, sehingga kan bagi aku rasa macam Angkasa tu sendiri dah bukan watak utama lah. Dan seterusnya aku nak cakap pasal ending dia. Ending dia yang tak lah, aku tak nak cakap macam mana. Dia ending dia seronok, dia mendebarkan. Serius, masa ending dia tu aku rasa macam aku cemas masa aku baca ending dia. Sebab dia sangat mendebarkan, dan tapi aku tak sangka ya ending dia macam gitu je. Dia mendebarkan tapi dia macam gitu je. Nampak? Dia mendebarkan tapi macam gitu je. Sebab dia, aku ini spoiler sikit lah. Masa ending dia melibatkan dua babak penting. So bila mana dua babak penting ni, aku macam sebagai aku membaca, aku macam kau tengok babak ni, lepas tu kau pergi babak ni kan. Macam aku rasa macam aku tak dapat fokus kepada babak yang penting. Mana aku tak tahu mana, dua-dua penting tapi aku macam kecelaruan fokus masa tu. Gitu. Tapi apa-apa pun, novel ni best. Serius, korang kena baca. Walaupun macam aku cakap kan, novel ni banyak huraian dia kan, tapi terdapat beberapa persoalan yang aku rasa aku nak lontarkan. Aku harap Encik Hila Ashraf boleh
menjawablah beberapa persoalan saya ni secara private ataupun secara terang-terangan seperti tulis di Twitter atau apa. Tapi ada beberapa persoalan yang saya ingin lontarkan. Okey. Pertama sekali, soalan saya adalah, sebelum aku pergi pada persoalan, pada siapa yang boleh baca, aku nasihatkan jangan dengar part soalan ni sebab soalan ni ada spoiler sikit. Bukan sikit lah, banyak sebenarnya spoiler-spoiler penting. Jadinya, tapi kalau korang dengar, tak ada masalah. First, persoalan yang datang dalam minda aku masa aku baca buku ni adalah first, kenapa Maisarah dinaikkan sebagai pemimpin Tanah Haram selepas kewafatan selepas kemangkatan Rufaizan. Kenapa dijadikan watak utama atau watak wanita untuk jadikan pemimpin dalam cerita ni? Sebab yelah, seperti yang kita tahu, kata kita ni ada stigma, kata perempuan tak jadi pemimpin. Tapi kenapa dalam cerita ni dijadikan Maisarah sebagai watak yang penting untuk menjadi pemimpin Tanah Haram masa tu selepas kemangkatan Rufaizan? Okey. Adakah mungkin ada sirah-sirah terdahulu ataupun cerita-cerita terdahulu yang menceritakan sebagai perempuan ni adalah pemimpin yang bagus, yang baik, yang boleh memimpin sebenarnya? Okey, itu yang pertama. Yang kedua, apakah Kiai Kencana dan Kiai Guntur buat kepada pendakwah-pendakwah yang diorang selamatkan tu? Kan ada beberapa pendakwah yang diorang sempat selamatkan, dan nak tahu juga apa yang diorang buat sebenarnya, sebab apa diorang selamatkan, dan apakah latihan-latihan yang diorang berikan, ataupun kenapa diorang selamatkan, ataupun kenapa diorang tak lepaskan saja terlebih awal untuk membantu. Itu adalah benda persoalan yang kedua semasa aku baca buku ni. Dan yang ketiga adalah benda penting juga bagi aku, adalah apakah Kencana dan Tok Kigan buat masa lawan dengan Asura sampai Asura lunyai macam tu. Sebab nak tahu juga, mungkin benda scenes tu lagi seronok kan kalau diceritakan kan. Sebab kalau tengok keadaan Asura yang powerful macam tu pun, mesti benda yang hebat yang diorang buat kan. Sebab Kencana ni sekejap sangat, dia punya watak dia macam masuk sekejap, lepas tu selamatkan angkasa, siapa lagi, geng dia Guntur pun semua kan, daripada lawan dengan Asura. Dan tiba-tiba tahu Kencana mati. Tu nak tahu juga apa yang dia buat sebenarnya masa lawan dengan Asura. Dan aku nak kongsi sedikit lah perasaan aku masa baca buku ni kan. Perasaan sedih lah baca buku ni. First, aku sedih tengok Israel dalam siri yang lama adalah kata watak yang bagi aku kuat gila lah. Tak ada Israel, angkasa nobody lah masa dalam siri pertama. Tapi dalam trilogi takdir ni, watak dia dilemahkan lah. Tapi aku tak sangka lemah sampai tahap tu. Begitu juga dengan Endless, General Endless. So itu adalah benda yang aku rasa macam kenapa aku sangat terkejut lah dengan watak dua orang ni yang di-nerfkan sebegitu sekali. Tapi tak apa, benda tu untuk membalancekan jalan cerita. Apa-apa pun, Cila Ashraf, saya berpuas hati dengan buku ni. Sangat-sangat puas hati. A lot of improvement, dan a lot of information yang bertambah, yang ditambah, yang dihuraikan dalam trilogi takdir ni. Jadinya itu saja pada saya untuk simple review ni. Sebarang kekurangan ataupun komen ataupun apa-apa yang ingin ditambah baikkan, boleh komen. And jangan lupa untuk subscribe, like and share this video. Okay, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum. Okey, antara huraian yang paling penting sekali dalam buku ni adalah huraian tentang kewujudan Asura dan kenapa dia power
then kewujudan general utopia. Contoh macam Endless, macam Tomo, Raphael, Longbird and O-Zero. So dalam buku ni menceritakan macam mana dia orang wujud sebenarnya. Dia orang ni siapa sebenarnya? Macam mana, sebab apa dia orang power sangat kan? Banyak lagi lah. Kewujudan makhluk genetik, kewujudan makhluk-makhluk gergasi. Dia ada cerita dalam buku ni. Kalau korang nak tahu, korang baca.